اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah pagi ini kita sambung pengajian Sirah An-Nabawiyah. Kita masih tajuk sebelum tempoh dakwah sirriyah, iaitu fasa dakwah secara rahsia yang berlangsung lebih kurang selama 3 tahun. Dan hari ini kita akan masuk fasa yang baru, iaitu fasa dakwah secara jahriyah, secara nyata ataupun terang-terang. Jadi sebelum kita sambung, kita ambil antara beberapa pengajaran yang dapat dikutip daripada proses dakwah yang berlaku secara rahsia dalam tempoh 3 tahun. Jadi apa hikmah dakwah peringkat awal dilakukan secara rahsia dan ambil masa 3 tahun, bukan setahun, bukan setahun setengah. Disebut oleh ulama sirah khususnya, antara hikmahnya adanya dakwah secara rahsia. Kenapa hari pertama turun Iqra terus Nabi tak sampaikan kepada orang musyrikin secara terbuka? Dan kenapa pula ambil masa sampai 3 tahun? Jadi kata ulama, antaranya ialah Allah lebih mengetahui apa sebab, apa hikmah yang sebenarnya. Cuma daripada bacaan dan kajian para ulama, mereka mengatakan sebab Islam ni perlu pada kekuatan sebelum dia tersebar secara terbuka. Sebab apa yang nak dibawa oleh Nabi adalah satu kejutan, satu dakwah yang melawan arus perdana. Satu kejutan yang sangat-sangat besar. Sebab Nabi bukan nak membaiki, bukan nak baiki akidah, bukan nak baiki akhlak, tapi nak menukar. Nak menukar akhlak, akidah yang dah rusak 100%. Jadi bila nak tukar tu bukan kerja mudah. Berbeza dengan kerja membaiki. Benda yang ada tak perlu rombak, hanya perlu baiki sahaja. Jadi bila nak tukar benda yang dah rusak dan rusak pula sekian lama, satu benda yang sangat-sangat besar dan akan menghadapi tentangan yang sangat hebat. Orang musyrikin sembah berhala, tiba-tiba Nabi nak ajak sembah Tuhan. Tuhan yang Nabi ajak pula Tuhan yang tak nampak. Orang musyrikin cukup yakin bahawa hidupnya hanya di dunia sahaja. Bila mati habis. Tiba-tiba Nabi nak buat cerita lepas mati ada kehidupan yang kekal abadi. Orang musyrikin tak percaya langsung kepada kelebihan seorang Nabi atau Rasul. Tiba-tiba Nabi nak cerita dia adalah sebagai seorang Rasul, yang tugas utama Rasul bawa cerita apa? Cerita yang tak masuk akal bagi orang musyrikin. Jadi apa yang Nabi nak sampai, satu benda yang melawan arus dan satu benda yang sangat-sangat sukar diterima oleh orang musyrikin. Maka perlu dilakukan secara rahsia di peringkat awal. Supaya apa? Supaya paling-paling kurang Nabi ada persiapan sebelum dakwah secara terbuka dan sebelum dakwah Nabi ditentang oleh orang musyrikin. Jadi dalam tempoh 3 tahun tu Nabi sempat berdakwah secara rahsia dan dakwah bergerak tanpa diketahui oleh orang musyrikin dalam tempoh 3 tahun sehingga dapat lebih kurang 40-50 orang. Dan bila didakwah secara terbuka selepas 3 tahun, orang musyrikin dapati Islam dah tersebar. Dah ramai dah masuk Islam. Itu
sedikit sebanyak menggerungkan mereka. Sedikit sebanyak menakutkan mereka. Sebab apa? Islam boleh tersebar dalam keadaan rahsia. Maka apatah lagi dalam keadaan terbuka. Itu satu. Jadi apa-apa ni kalau benda baru, sebaik-baik buat secara rahsia dulu. Sebaik-baiknya. Tapi sekarang Islam dah terbuka kan. Tak ada rahsia. Cuma yang kita perlu rasa ialah strategi. Dua benda yang berbeza. Islam tentang hukum hakam secara terbuka. Tapi strategi wajib kena rahsiakan. Sebab strategi tidak perlu diketahui oleh musuh. Itu satu. Yang kedua, Nabi dalam proses dakwah secara rahsia ni, Nabi pilih. Nabi buat pilihan unsur ataupun anasir-anasir yang betul-betul ada potensi untuk terima dakwah dan untuk tahan diuji. Sebab itulah Nabi dakwah dalam rahsia ni Nabi pilih orang yang dia kenal, bukan sebarangan orang. Isterinya, Abu Bakar, kawan-kawannya, sahabat yang betul-betul Nabi kenal akhlak mereka, latar belakang mereka. Yang Nabi rasa mereka ni kalau mereka terima Islam, mereka akan pegang betul-betul. Jadi pengajaran kedua bila kita nak pilih anasir-anasir sebagai pendakwah, jangan pakai rambang. Jangan tangkap muak je. Pilih anasir-anasir yang baik. Sebagaimana orang kafir pun, kita belajar dalam kisah Ghulamud Dakwah, tukang sihir yang sesat pun, bila nak turun ke ilmu sihir, dia minta raja cari anasir-anasir yang baik. Apa dia? Budak yang fresh, yang segar, yang masih bersih. Itu cara berfikir orang kafir. Maka orang Islam kena berfikir lebih baik daripada mereka. Kemudian yang ketiga dalam pengajaran daripada tempoh dakwah rahsia ni ialah iaitu mesti ada perjumpaan antara murabbi, antara guru dengan mad'u dia. Mesti ada pertemuan. Dan pertemuan itu tak boleh jarang-jarang. Sekali seminggu ke. Satu, kena ada pertemuan. Yang kedua, kekerapan. Kalau boleh setiap hari, lagi bagus. Sebab dia nak pasak akidah tu, tak boleh sekali seminggu. Kalau sekali seminggu, dia kurang berkesan. Seminggu sekali, kemudian 6 hari itu disapu oleh benda-benda yang lara. Benda-benda yang duniawi. Maka akhirnya yang sekali seminggu hilang macam tu je. Sama juga kalau kita tadabbur kan, sekali seminggu tak terkesan. Tapi kalau tadabbur setiap hari, dia boleh memasak dalam hati kita dan boleh mengubah kehidupan kita. Jadi Nabi sentiasa berjumpa dengan mad'u dia. Mesti berjumpa. Tak cukup dengan surat ke, WhatsApp ke, tak cukup. Mesti ada perjumpaan. Sebab perjumpaan tu mad'u kita dengar sendiri daripada kita, tengok sendiri akhlak kita dan rasa sendiri sentuhan guru terhadap anak muridnya. Sebab itulah kita suka jumpa pelajar. Ini pelajar online kita tak jumpa kan, tapi kita ada satu program jelajah satu Malaysia untuk jumpa pelajar. Supaya pelajar rasa kita ni hubungan guru dengan pelajar bukan setakat macam guru dengan pelajar di sekolah. Macam pensyarah dengan pelajar di universiti. Bukan. Kita sekarang belajar tadabbur bukan setakat hubungan guru dengan pelajar, tapi hubungan pendakwah dengan mad'u, hubungan murabbi dengan orang yang dididik yang mesti sentiasa berhubung dan kena ada sentuhan. Sebab itulah bila kita pergi ziarah tu kesannya sangat berbezalah. Daripada kita hanya mengajar dan pelajar pun hanya belajar, tak pernah jumpa guru, tak tahu apa yang guru buat. Kerja-kerja dakwah guru pun dia tak tahu. Akhirnya ilmu tetap memberi kesan sebagaimana guru berjumpa dengan pelajar sendiri. Okey, itu antara 3 benda unsur yang penting dalam dakwah secara rahsia. Jadi hari ini kita masuk tajuk baru, permulaan dakwah secara jahriyah. Bila ni bermula dakwah secara rahsia, secara terbuka, jahriyah? Kalau dakwah secara rahsia bermula dengan turun ayat Iqra, kemudian ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir. Baca, kemudian bangun, jangan tidur, jangan rehat, buat apa? Fa'anzir. Berilah peringatan. Itu petanda ataupun permulaan kepada dakwah secara rahsia.
Tapi dakwah secara terbuka bila bermula? Bila turun ayat surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara ayat 214. Boleh buka surah Asy-Syu'ara. Sebab itulah sirah ni sebenar tak boleh dipisahkan dengan Al-Quran. Sebab sirah ialah praktikal. Kalau Quran teori, sirah praktikalnya. Kalau kita belajar Quran saja, kita tak erti, tak pandai macam mana nak menyampaikan, macam mana nak amalkan, macam mana nak berdakwah. Maka mesti digabungkan antara sirah dengan Al-Quran, antara tadabbur dengan sirah. Okey, surah Asy-Syu'ara ayat 214 kan? Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashirataka al-aqrabin. Berilah peringatan. Anzir, berilah peringatan. Peringatan siapa ni? Ashirataka al-aqrabin. Ashirah, keluarga. Keluarga engkau, al-aqrab, yang paling dekat. Dia beza qarib dengan aqrab. Keluarga yang paling dekat ni siapa? Ada pendapat mengatakan yang 4 atuk ke atas. Bapa kita, atuk kita, moyang kita. Siapa lagi atas pada moyang? Nye. Monyet. Yang keempat ke atas itu dipanggil al-aqrabin. Lebih pada tu tak, bukan dah. Dia macam orang lain dah. Jadi Allah kata wa anzir, ini perintah. Berilah peringatan kepada keluarga engkau yang paling dekat. Dia sebenar ayat ni, ayat 214 ni ada kaitan dengan ayat sebelum ni. Cuba buka ayat Syu'ara juga, ayat 192. Surah Asy-Syu'ara ayat 192. Dia berkait ayat 192 dengan ayat 214. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Quran ini diturunkan oleh Rabbil alamin. Tuhan yang al-alamin, pencipta sekalian alam. Kenapa Allah beritahu Quran diturunkan oleh Rabbil alamin? Allah tak kata diturunkan oleh Allah, tapi Allah guna perkataan Rabbil alamin. Apa pengajaran daripada situ? Daripada perkataan Rabbil alamin. Apa dia? Yalah, apa maksud di sebalik itu? Allah tak kata Quran diturunkan daripada Allah. Allah ni makna dia Tuhan yang disembahkan. Tapi Tuhan guna perkataan Quran diturunkan daripada pencipta sekalian alam, pemilik, pengurus sekalian alam. Apa maksud di sebalik itu? Tuhan punya dunia. Itu yang tersurat. Yang tersiratnya apa? Kena dengar. Ada satu lagi. Kenapa Allah sebut alamin? Alamin. Okey, Allah nak bagi tahu Quran ni diturun oleh pencipta sekalian alam. Bila sebut sekalian alam, siapa? Masuk tak semua manusia? Masuk. Jadi Allah nak bagi isyarat, Quran yang diturunkan oleh aku ni bukan untuk bangsa Quraisy sahaja, bukan untuk bangsa Arab, tapi dia bersifat alamiah. Jadi jangan sampai pada bangsa Quraisy saja, jangan sampai orang Mekah saja. Sebab itu bukan alamin. Alami ialah untuk semua. Jadi Quran sifat dia universal. Sebab itulah salah bila kita cerita Quran, cerita kelompok kita je, kumpulan kita je. Jadi bila orang Cina dengar, dia kata ini untuk orang Melayu je. Salah. Salah di mana? Bukan salah Quran, salah cara kita. Betul? Bila mengajar agama je, orang luar nampak apa?
Ini kelas untuk orang Melayu. Salah tu. Bila sebut Melayu, dia kaitkan dengan Islam. Bila sebut Islam, dia kaitkan dengan Melayu. Betul kan? Bila kalau orang Cina masuk Islam, adalah persepsi mengatakan Cina masuk sebab salah faham tentang Al-Quran. Dan orang Melayu memang perasa macam tu. Islam ni agama kami kan. Jadi kamu tak payah masuk lah. Kalau nak masuk, kena masuk Melayu. Pakai sampin, pakai songkok. Okey. Satu. Yang kedua, Allah nak beritahu Quran daripada Tuhan Rabbil Alamin. Makna apa? Makna Quran ni sesuai untuk semua makhluk dan semua sepanjang zaman. Bukan untuk orang Mekah sahaja, bukan untuk zaman Nabi sahaja, tapi bila-bila masa. Sebab Al-Alamin ni, selagi ada dunia, dia termasuk Alamin. Okey, lepas tu Allah kata apa? Nazala bihi ar-ruhul amin. Diturun pula Quran oleh siapa? Ruh Al-Amin. Siapa Ruh? Jibril. Kenapa Allah tak sebut Jibril? Nazala bihi Jibril. Kenapa tak sebut Jibril? Subhanallah. Itulah tadabbur. Allah guna perkataan, Allah pilih perkataan tertentu, ada tujuan, ada sebab. Jangan kita baca terjemahan je, tulis Ruh, terjemah Jibril. Kita tak perasan. Kenapa tulis Ruh, terjemah Jibril? Mesti ada sebab. Apa makna Ruh? Roh ialah yang ada dalam jasad kita, yang bila keluar roh daripada badan kita, apa berlaku? Mati. Jadi manusia cukup jaga roh dia kan. Sebab tu sakit sikit je dia pergi hospital. Sebab dia jaga roh tu. Takut mati. Maka Allah nak bagi gambaran, Allah nak bagi tahu kita bahawa yang bawa Quran tu Jibril. Tapi kerja dia macam dia bawa roh bagi hati kamu. Kalau badan kamu perlukan roh untuk hidup, maka hati kamu perlukan Al-Quran. Quran tu umpama roh. Jadi Jibril bawa Quran seumpama Jibril bawa roh untuk menghidupkan hati-hati yang mati. Jadi di situ pun Allah nak bagi tahu, Quran ni bukan di mulut, bukan di telinga. Tapi Quran untuk menghidupkan hati kamu. Sebab tu Allah kata apa? Lepas tu ayat 194, ala qalbika, Jibril pula turun ke mana? Ke dalam hati engkau. Hati siapa ni? Nabi Muhammad. Kenapa Allah sebut Jibril turunkan Al-Quran ke hati Muhammad? Allah boleh cakap je Jibril turun Al-Quran, bawa Al-Quran kepada Muhammad je, tak payah hati. Mesti ada sebab. Kita pernah tak cakap pada anak kita, ni nak, ayah nak bagi Quran pada hati kamu. Pernah cakap tak? Tak kan? Kita cakap apa? Ni Quran, ambil, simpan elok-elok. Kalau jatuh, cium. Jangan letak tempat rendah kan? Letak tempat tinggi. Beza tu. Tapi Quran itu yang kita gambarkan macam perlu dihormati. Tapi sebenarnya tak dihormati pun. Sebab apa? Dia tak masuk ke dalam hati. Jadi Allah nak bagi tahu Jibril ni bawa Quran terus masuk dalam hati kamu. Sebab Quran ni kena fikir. Quran kena faham. Nak fikir, nak faham mesti dengan kalbun. Bukan dengan mulut, bukan dengan telinga. Kalau dengar je, dia tak beri kesan. Kalau baca je, tak beri kesan. Dia kena berfikir. Berfikir ni apa? Kalbun. Sebab itulah bila Quran masuk ke hati dan difahami, apa berlaku? Allah kata apa lepas tu? Litakuna minal munzirin. Supaya engkau menjadi munzir. Apa makna munzir? Pemberi? Jelas tak? Jadi Quran Rabbil Alamin dibawa oleh roh iaitu Jibril masuk ke dalam hati. Lepas masuk ke dalam hati ke mana? Keluar balik. Keluar bagi peringatan. Jadi Quran ni kalau masuk dalam hati, kalau difahami, dia akan apa? Dia akan jadi munzir. Automatik. Tapi kalau setakat baca di mulut, setakat dengar di telinga, dia tak keluar ke mana-mana.
dalam hati kawan tu, yang membaca pun tak masuk. Okey. Lepas Allah bagi tahu Quran masuk dalam hati kamu, maka kamu kena jadi muzir. Ayat 214. Allah kata apa? Oleh itu, anzir, berilah peringatan keluarga engkau yang terdekat. Sebab Quran dah sampaikan. Ini hari-hari pertama Quran turun, Allah dah bagi fahaman pada Nabi, iaitu Quran untuk diberi peringatan. Tak ada langsung untuk dibaca ke, untuk dihafal ke, untuk dikhatam, langsung tak ada. Hari-hari pertama lagi Quran turun, Nabi dah cukup faham. Quran masuk dalam hati untuk aku sampaikan. Maka lepas tu datang perintah. Kum fa'anzir. Lepas 3 tahun, datang lagi perintah. Wa'anzir ashiratakal aqrabin. Okey. Persoalan dia, kenapa Allah perintah dakwah secara terbuka, tapi sampaikan dulu pada keluarga. Keluarga terdekat. Kenapa? Lebih mudah? Lebih mudah? Keluarga mana lebih mudah diterima lah. Lagi? Ya, kenapa kalau dakwah pada luar lupa pada keluarga? Kenapa? Apa kesan dia? Ini kena tahu hikmah strategi dakwah. Bila dakwah secara terbuka, yang pertama kena dakwah keluarga dulu. Kita nak faham kenapa, apa hikmahnya. Hikmahnya ulama sebut ialah, pertama, dakwah kepada keluarga, sebab kalau berlaku apa-apa, siapa yang akan pertahankan kita yang pertama? Keluarga. Orang lain tak kisah sangat kan. Yang tak ada hubungan, dia tak ada kaitan dengan saya. Sepupu pun tak, dua pupu pun tak. Tapi yang akan pertama prihatin dan ambil tahu pasal kita bila kita ada masalah siapa? Keluarga kita. Itu satu. Jadi dakwah ni dia ada pertembungan, dia ada ujian, ada kesukaran. Bila kamu hadapi kesukaran, orang pertama akan pertahankan kamu ialah keluarga kamu. Betul tak? Dan Nabi ni, keluarga dia ada yang paling kuat menentang. Siapa? Abu Lahab. Pakcik dia. Tapi ada juga pakcik dia yang tak kuat menentang. Yang tak menentang dan tak masuk Islam. Tapi pertahankan Nabi. Siapa? Subhanallah. Tengok strategi dakwah. Kita bagi tahu pada keluarga kita, kalau dia terima, dia akan menjadi penyokong dan pendukung kita. Kalau dia menolak dakwah kita, tapi dia tak menentang kita, itu satu kemenangan. Abu Lahab dia menolak, dia menentang, tak apa, biarkan, itu sunnatullah. Tapi Abu Talib dia menolak dakwah, tapi dia tak menentang, bahkan dia pertahankan. Itu satu nilai kemenangan dakwah. Kalau kita baca sejarah, Nabi boleh bertahan dakwah di Mekah 13 tahun. Apa sebab? Abu Talib, orang kafir ni. Orang kafir. Sebab itulah dakwah ni kena terbuka minda. Jangan sempit sangat. Mentang orang kafir je, menentang. Semua orang kafir dia jadikan musuh. Salah. Kan? Kadang-kadang orang kafir ni, walaupun dia kafir, tapi dia aset kepada dakwah. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis kan, yang maksud dia kadang-kadang Allah menaikkan Islam di tangan seorang kafir, ada riwayat di tangan seorang fajir, jahat, orang jahat. Melalui orang tu Allah naikkan Islam. Contoh Abu Talib. Contoh Firaun. Firaun jahat tak? Tapi Islam naik daripada mana? Daripada istana Firaun, betul tak? Firaun yang paling jahat, tapi dia membesarkan pendakwah. Subhanallah. Dia yang bagi makan pada pendakwah. Oh, Firaun, kenapa pendakwah duduk rumah orang jahat tu? Itu cara kita berfikir, kan? Dan akhirnya, siapa yang beriman? Isteri Firaun. Betul tak? Ya Allah. Itulah penting kita tadabbur dan kita belajar sirah. Dan satu lagi, kalau kita tengok, saya sebut tadi kan, contohlah. Contoh Nabi Shu'aib. Dia dihalau oleh kaum dia. Tapi kaum dia tak
tak menyakitkan dia. Sebab apa? Kaum dia beritahu, kerana sebab ni je kami tak sakiti kamu. Kaum dia memang dah menentang dia. Tahu tak sebab apa? Saudara tak mesti beriman. Tapi sebab kita ni saudara dia pertahankan kita walaupun dia tak sefikrah dengan kita. Saya tak setuju dengan ustaz tu. Tapi sebab dia sepupu saya kena pertahankan. Cuba buka surah ni, surah Hud. Ayat 91. Surah Hud ayat 91. Okey, tengok. Tengok ayat Quran mengajar kita strategi dakwah. Allah kata apa? Qalu ya Syuaib. Surah Hud, jumpa ke? Surah yang ke-11. Surah yang ke-11 ayat 91. Muka surat 232. Surah ke-11 ayat 91, muka surat 232, juzuk 12. Pelajaran apa lagi? Zaman Nabi bukan muka surat tak ada, nombor ayat pun tak ada, baris pun tak ada, titik pun tak ada, Quran pun tak ada. Tapi mereka faham dan mereka beramal. Okey. Allah kata apa? Qalu ya Syuaib. Kaum Syuaib berkata kepada Syuaib, ya Syuaib, wahai Syuaib, ma nafqahu katsiran. Kami tak faham banyak apa yang kamu cakap. Apa yang Syuaib cakap? Mesej Islam, mesej dakwah. Sebenarnya mesej dakwah ni senang tak nak difahami ataupun sukar? Senang sebab dia hudan, petunjuk. Petunjuk untuk manusia. Macam mana sukar difahami? Dia untuk manusia. Tapi kenapa kaum Nabi Syuaib kata kami tak faham? Apa maksud? Kami tak faham tu adakah mesej yang dibawa oleh Nabi Syuaib sukar difahami ataupun sebab apa? Sebab tu Allah guna perkataan ma nafqahu. Mereka kata apa? Ma nafqah. Bukan kami na'lam, bukan kami tak tahu, kami tahu tapi kami tak faham apa maksud sebenar kamu ni. Ataupun kata ahli tafsir, kami tak faham tu sebenar, kami tak setuju dengan apa yang kamu cakap sebab tak selari dengan nafsu kami. Okey, lepas tu dia kata apa? Wa inna lanaraka fina dha'ifah. Kami ni nampak engkau ni di kalangan kami adalah orang yang dha'if, lemah. Jadi kamu ni lemah. Macam mana kami nak ikut kamu? Kemudian bila lemah, Syuaib dia anggap lemah oleh kaum dia. Jadi senang tak kaum dia nak pukul ke nak belasah, senang kan? Tapi kenapa dia tak pukul? Tengok ayat selepas dia. Walaula rahtuka la rajamnaka. Kalau bukan kerana rahtu. Rahtu dalam bahasa Arab ialah keluarga terdekat. Ada pendapat mengatakan keluarga terdekat dan bilangan dia tak ramai. 3 hingga 10 orang je. Kalau bukan kerana keluarga engkau, kami dah rejam engkau. Subhanallah. Nampak tak? Kekuatan keluarga yang mempertahankan pendakwah. Tak kira beriman ke tak. Kalau tak beriman, contoh macam Abu Talib. Boleh faham? Sebab itulah kadang-kadang kita tengokkan. Maaf saya cakap. Kadang-kadang kita bila belajar agama, belajar sunnah Nabi, mindset kita bukan mindset pendakwah. Kan? Sebagaimana cara ustaz mengajar, dia mengajar hukum. Yang ni bid'ah. Yang ni sesat. Kullu dalalah fi. Akhir sekali, persepsi pelajar beda. Dia bukan berfikir sebagai pendakwah, dia berfikir sebagai penghukum. Aku betul. Jumpa sepupu dia, ni bid'ah ni. Sesat. Jumpa bapak dia, ayah jangan buat tahlil. Akhir sekali, yang berkawan, yang saudara mara, semua jadi musuh dia. Masjid pun tak pergi. Ada berlaku. Masjid pun tak pergi. Kenapa? Ustaz, masjid tu penuh dengan bidah. Ya Allah, kerja kamu membetulkan yang salah, bukan lari daripada perkara salah. Boleh faham? Sebab tu Allah kata, beri peringatan pada keluarga kamu. Kenapa? Pertama, keluarga kamu yang mudah
menerima kamu sebab mereka dah kenal kamu. Yang kedua, bila berlaku apa-apa musibah, keluarga kamu yang pertama akan pertahankan kamu. Dan sebab yang ketiga, kenapa kena dakwah pada keluarga? Sebab kalau kita tak dakwah pada keluarga, kita terus pergi dakwah keluar, orang akan jadikan hujah. Hujah apa? Kami tak nak terima dakwah kamu. Sebab apa? Anak bini kamu pun kamu tak dakwah. Sorry. Betul tak? Jadi bila kita terus pergi orang luar, keluarga kita tak dakwah, menjadi penghalang untuk dakwah kita diterima oleh orang lain. Diam. Sudah. Jangan cakap banyak. Balik dakwah anak isteri kamu. Akhir sekali kita tak sempat nak berdakwah. Mesej tak sampai. Puncanya siapa? Bukan punca orang tu degil. Puncanya kita. Subhanallah. Okey. Kita baca dua buku. Kita baca buku. Usai, ini bahasa Indo ni. Usailah, selesailah fasa dakwah Suriah dengan turunnya firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan terhadap keluargamu yang terdekat. Wajib. Dan kita tahu tak bila turun ayat ni, wa anzir itu fi'il amar kalau kita belajar bahasa Arab. Wa anzir, berilah peringatan. Allah perintah pada Nabi. Dan perintah itu adalah wajib. Saya nak tanya, Nabi agak-agak ambil masa berapa hari nak laksanakan perintah Allah ni? Tak ada. Hari itu turun, terus Nabi panggil. Lepas tu turun Nabi panggil. Tengok. Maka keluarlah Rasulullah. Turun di ayat je, Nabi turun keluar. Menunjukkan apa? Di sini ada pengajaran. Bila turun Quran, baru tak berapa banyak ayat, tak berapa banyak surah, tiba-tiba Allah surah sampaikan. Bila Allah suruh sampaikan, Nabi terus sampaikan. Pengajarannya apa? Satu lagi. Benda baik tak boleh ditangguh. Dua, satu lagi. Ini yang paling besar ni. Tak tahu bila mati kan? Tiga. Sampaikan walaupun satu ayat kan? Sebab orang boleh mati bila-bila. Satu lagi. Yang keempat. Yang paling besar. Dalam keadaan ayat Quran turun tak banyak lagi, surah pun tak banyak, tiba-tiba Allah perintah Nabi pergi berdakwah secara terbuka. Apa yang Allah nak begitu sebenarnya? Kita dah dapat berapa ayat? 6,000 lebih kan? 30 juzuk kan? Lepas tu kita bagi tak peringatan? Tak. Kenapa? Nabi baru beberapa ayat, baru beberapa surah, terus Nabi bagi peringatan. Kita dah 30 juzuk lengkap, dan kita dah baca pun berapa kali, khatam pun dah berkali-kali, tapi kenapa masih tak sampaikan? Padahal keluarga kita taklah sejahat Abu Lahab. Tak sejahat Abu Jahal. Kan? Tak sejahat orang Mekah. Keluarga kita tak ada seorang pun sembah berhala. Orang Mekah ni sembah 360 berhala. Tiba-tiba baru beberapa ayat terus Allah kata sampaikan. Kenapa? Di mana silapnya? Kita dah lengkap terima Quran. Dah berpuluh tahun kita baca. Dan banyak dah hafalkan. Khatam berpuluh kali. Tapi tak sampaikan juga. Di mana silapnya? Boleh tak buat tesis, buat kajian? Berapa ramai yang dah baca lengkap 30 juzuk, berapa puluh tahun, berapa puluh kali khatam, dan mungkin berbilion manusia baca, tapi tak bergerak, tak sampaikan.
Sedangkan kepada Nabi dan sahabat, beberapa ayat, beberapa surah baru, terus sampaikan, terus bertembung. Ha? Berani? Kita berani juga kadang-kadang bercakap bohong kan? Berani cakap bohong. Apa dia? Keyakinan. Kalau sebab keyakinan, betul ke? Sebab keyakinan korang kita tak sampaikan. Teruknya sampai 30 tahun tak yakin-yakin lagi. Saya tahu semua ni ada jawapan. Tapi tak nak jawab, saya tak faham. Pelajar boleh jawab tak? Pelajar boleh jawab tak? Soalan saya simple, jelas. Kenapa kepada Nabi turun beberapa ayat, terus Nabi sampaikan? Walaupun risikonya berat kan? Nabi tak tunggu habis 30 juzuk baru kita sampaikan. Tapi kita dah lengkap 30 juzuk, baca pun beratus kali, khatam berpuluh kali, dan ada sebagai hafal, tapi tak sampai-sampaikan. Jadi, apa yang menyebabkan kita tak sampaikan, walaupun Quran dah lengkap, dan apa pula sebab Nabi sampaikan walaupun beberapa ayat baru turun? Orang dulu matlamat hidup dia berbeza dengan sekarang. Apa dia matlamat hidup orang dulu? Sebab tak faham Quran. Ada pelajar jawab sebab tak faham Quran. Tak, saya rasa kalau dia tahu sebab tak faham Quran kan? Kalau dia tahu sebab tak faham Quran, kalau dia tahu sebab tak faham Quran, dia buat apa lepas tu? Belajar, tapi tak belajar juga. Jadi sebabnya ialah sebab Nabi bila terima Al-Quran, Nabi faham apa tujuan Quran diturunkan. Bagaimana dalam surah Asy-Syu'ara tadi. Allah turunkan Al-Quran oleh Rabbul Alamin, kemudian dibawa oleh Jibril masuk ke mana? Hati kamu, supaya apa? Supaya kamu litakuna minal munzirin. Supaya kamu lepas ni terus jadi munzir. Hari pertama lagi Nabi difaham oleh Allah, Quran masuk ke hati kena sampaikan. Benda tu tak masuk dalam kepala kita, sama ada di sekolah ataupun di rumah. Kan? Tak masuk. Quran diturunkan supaya masuk dalam hati kamu dan supaya kamu sampaikan. Tak masuk. Yang masuk apa dia? Quran diturunkan supaya betulkan makhraj. Betulkan tajwid. Kemudian step kedua, khatam. Lepas tu? Dapat pahala. Satu huruf? Untuk memberi peringatan dengan Quran yang kita baca, langsung tak diajar, langsung tak diberitahu. Betul tak? Betul. Sebab tu bila kita ajar tadabbur, kita ajak pergi berdakwah, Ustaz, saya tak mampu. Ini bukan soal mampu. Allah tak kata pada Nabi, kamu mampu tak? Tak. Wa anzir. Memang kerja kamu. Fazakir. Innama anta. Sesungguhnya engkau kerja hanya satu je. Muzakir, muzakir, muzakir. Jadi tak timbul soal tak mampu. Tak mungkin Allah bebankan seseorang apa yang dia tak mampu. Tak mungkin. Tak mungkin. Sebab itulah tak ada seorang pun para sahabat yang masa Nabi pergi haji wada' kan, ada 124,000 sahabat. Daripada hari pertama turun Quran, sampailah lengkap 30 juzuk, tak ada seorang pun sahabat yang cadang nak buka ma'had tahfiz. Tak ada seorang pun sahabat yang ajak jom kita khatam Al-Quran beramai-ramai. Tak ada seorang pun. Yang ada apa dia? Sahabat semua berebut nak pergi keluar Mekah, nak keluar daripada Madinah. Sebab apa? Nak laksanakan perintah Al-Quran sebagai muzir. Semua pergi, bergerak. Daripada 100,000 lebih tu, yang tinggal kat Madinah hanya 10,000 je. Yang lain semua muzir. Sebab mereka faham. Tak ada seorang sahabat buka ma'had tahfiz. Tapi sekarang bila dapat Quran, dia hafal. Bila hafal, dia nak buka pula ma'had tahfiz. Bukan salah buka ma'had tahfiz. Bukan salah. Tapi saya nak tegaskan untuk sekian kali, buka ma'had tahfiz, hafal Quran bukan tujuan utama Al-Quran diturunkan.
Quran diturunkan, fa'anzir, berilah peringatan. Semua masalah berlaku bukan sebab orang tak hafal Quran. Bukan sebab tak cukup mahal tahfiz. Semua masalah berlaku dalam masyarakat, dalam negara kita ialah sebab manusia tak faham dan tak ikut ajaran Al-Quran. Jadi siapa nak buka mahal tahfiz, teruskan. Tapi ingat itu sebenarnya bukan tujuan utama. Okey. Kemudian maka keluarlah Rasulullah SAW hingga naik ke Bukit Safa. Terus Nabi pergi ke Bukit Safa seraya berseru, wahai semua orang, maka berkumpullah semua Quraisy, suku Quraisy memenuhi seruannya. Lalu Nabi berkata, wahai Bani Fulan, Bani Abdul Manah, Bani Abdul Muttalib, dan ada sebut lagi, banyak lagi, Bani Adi dan sebagainya. Ada riwayat lain Nabi sebut pula keluarga dia. Yang Nabi panggil ni yang beriman dan yang kafir. Bukan yang kafir saja. Anzirataka ashiratakal aqrabin, dua. Satu yang dah beriman, yang kedua yang tak beriman. Kalau yang tak beriman, Nabi beri peringatan supaya jangan syirik pada Allah, tauhidkan Allah. Kalau keluarga Nabi yang dah beriman seperti Khadijah, Fatimah, Ali, maka Nabi bagi peringatan supaya jangan buat maksiat. Kemudian bila Nabi panggil tu, ada yang tak boleh hantar ketua, dia hantar wakil dia. Kalau ketua tak boleh datang, dia hantar wakil. Kenapa ni? Semua berebut nak datang. Sebab dia tahu ini Nabi ni seorang yang berakhlak mulia, seorang yang amanah. Kalau orang yang baik, orang berakhlak, kalau nak cakap, kita kena dengar. Mesti benda yang baik. Jadi semua pakat datang. Kalau tak boleh hantar ketua, dia hantar wakil. Kemudian Nabi cakap apa? Bagaimana menurut pendapat kamu seandainya aku informasikan, aku bagi tahu kamu bahawa di sebalik gunung ni, sebab Mekah penuh dengan gunung, dan Nabi duduk atas gunung ataupun Bukit Safa ketika itu. Nabi kata, kalau di sebalik bukit ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang kamu. Adakah kamu percaya kepada aku? Nabi buat andaian. Sampai Nabi nak test ni. Dia nak cakap benda yang besar ni. Bukan nak bercakap tentera pasukan musuh nak serang Mekah, tapi nak cakap lebih besar. Jadi Nabi test dulu. Kalau aku cakap pada kamu, di sebalik gunung ni ada pasukan tentera musuh nak serang kamu, kamu percaya tak? Apa jawab orang musyrikin? Ma jarrabna alaika kaziban. Tak pernah kami dapati engkau seorang yang berdusta. Makna apa? Kami akan percaya. Maka bila Nabi dah dapat pengakuan orang musyrikin bahawa Nabi adalah orang yang bercakap benar, baru Nabi cerita mesej dakwah dia. Kata Nabi, sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian sebelum datangnya azab yang pedih. Maka semua terdiam. Yang orang musyrikin ni semua tak boleh terima apa yang Nabi cakap. Tapi semuanya terdiam. Semua tak berani cakap Nabi bohong. Kenapa? Sebab tadi mereka dah setuju Nabi tak pernah bercakap bohong. Kan? Semua bersetuju Nabi tak pernah bercakap bohong. Bila Nabi cakap benda yang mereka tak setuju, mereka tak berani cakap Nabi bohong. Sebab tadi je baru setuju Nabi tak pernah berbohong. Tetapi pakcik Nabi, dia ada keberanian luar biasa. Dia yang tegur Nabi. Apa kata Abu Lahab? Celakalah engkau. Tabballaka ya Muhammad alihaza jama'tana. Celaka engkau Muhammad. Adakah kerana nak bagi tahu engkau Rasul, engkau buang masa kami dan kumpul kami semua di sini? Celakalah engkau. Nabi pun terang. Nabi jawab tak? Bila pakcik dia Abu Lahab kata buruk kepada Nabi, celaka, Nabi balas tak? Nabi balas tak? Kenapa Nabi tak balas? Kita ajak orang buat baik kan, dan kita tak dapat upah. Tiba-tiba orang kata kita bodoh kan. Sepatut kita kata apa? Yang bodoh kamulah. Kan? Kenapa pula aku? Tapi walaupun pakcik Nabi bagi tahu Nabi tu celaka, Nabi tak pernah jawab. Sebab apa Nabi tak jawab?
Satu, hati Nabi lapang. Yang kedua, sebab utama ialah sebab kalau Nabi jawab, jadi masalah, jadi isu lain. Sekarang yang Nabi cerita ni, dia adalah utusan daripada Allah. Jadi mesej yang Nabi sampaikan daripada siapa? Daripada Allah. Bila dia sampaikan mesej daripada Allah dan bukan daripada dia, tiba-tiba mesej daripada Allah menyebabkan Abu Lahab kata celaka. Mana Abu Lahab sekarang kata pada siapa sebenar? Sebab dia bukan bawa mesej dia. Jadi kalau kamu kata aku celaka, sebenarnya kamu kata pada Tuhan yang perintah aku sampaikan. Ini bukan urusan aku. Nabi tak jawab. Boleh faham? Kalau Nabi jawab satu lagi jadi masalah peribadi. Ini bukan masalah peribadi. Ini masalah mesej daripada Tuhan. Kamu kata celaka, kamu kata pada Tuhan. Sebab itulah yang menjawab siapa? Allah. Turun satu surah lengkap. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Pengajarannya apa? Daripada kisah dakwah Nabi kali pertama secara terbuka. Banyak pengajaran. Boleh tak kita keluarkan? Pertama, kenapa Nabi panggil di atas bukit? Nabi boleh tak panggil di dekat Kaabah ke kan? Strategi dakwah bila nak sampaikan biar mesej tu jelas, clear. Macam mana? Kena duduk tempat tinggi. Jangan cakap slow je. Nak bagi tahu benda yang besar, tapi cakap slow tempat pula tersembunyi. Boleh? Itu pengajaran. Yang kedua, kalau duduk atas bukit tu, kat bawah tu boleh ramai tak orang duduk? Ramai. Kalau duduk kat masjid, mungkin tak seramai di luar. Kan? Jadi bila di bukit tu, di kaki bukit, lagi ramai orang. Maknanya strategi dakwah, lagi ramai orang mendengar, lagi ramai mesej sampai, lagi bagus untuk dakwah. Yang ketiga, apa mesej pertama yang Nabi sampaikan? Nabi ada cerita dekat, kita ni ada masalah ekonomi kat Mekah ni. Tanah tak subur kan? Perjalanan nak pergi meniaga ke Yaman pun jauh. Ada tak ada kan? Jadi apa mesej pertama? Tak, Nabi kata apa? Aku adalah Rasul yang nak bagi peringatan pada kamu tentang azab. Jadi mesejnya apa? Pertama, mesejnya ialah, pertama, Nabi kita sebagai pendakwah kena ikatkan apa yang kita bawa dengan Tuhan. Sebab yang nak kita sampaikan bukan yang kita, Allah. Yang kedua, kaitkan mad'u dengan kehidupan selepas kematian. Sebab itulah yang menentukan manusia bahagia ataupun celaka. Bila manusia buat apa-apa lupa dan tak kait dengan kehidupan akhirat, memang celaka. Jadi mesej Nabi cukup jelas, iaitu mengaitkan kehidupan manusia dengan kehidupan yang kekal abadi. Yang manusia dicipta hanya untuk pergi ke akhirat. Jadi jangan cerita bab-bab lain dulu. Jangan cerita bab ekonomi. Ekonomi akan hancur kalau tidak percaya pada akhirat. Akhlak akan runtuh kalau tak percaya pada hari akhirat. Rumah tangga akan porak-poranda kalau tak percaya pada hari akhirat. Yang keempat, cara Nabi sebelum Nabi cerita benda yang besar kan. Dan juga tugas mesej yang Nabi sampaikan ada kaitan dengan tugas Nabi. Tugas Nabi apa? Nabi. Apa makna Nabi? Daripada perkataan apa? An-Nabiyyu. Naba. Apa makna naba? Tak. Berita apa? Bukan berita sebarang berita. Berita besar. Amma yatasaalun anil. Jadi kerja Nabi ni ialah bawa cerita besar, bukan cerita pasal makan, pasal ekonomi. Itu semua cerita remeh-temeh. Cerita Nabi, An-Nabiyyu ialah pembawa berita Al-Azim, iaitu cerita akhirat. Yang kalau tak percaya akhirat, semua kehidupan dunia sia-sia. Jadi kita sebagai pendakwah, pewaris para Nabi, mesej utama kena cerita kehidupan akhirat. Kena kaitkan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu Nabi pesan pada Mu'az bin Jabal kan. Bila Mu'az bin Jabal dihantar ke Yaman, Nabi pesan apa pada Mu'az?
cerita pada mereka la ilaha illallah. Biar mereka betul-betul kena Allah. Dah kena Allah, barulah cerita bab hukum hakam, iaitu solat. Lepas tu, ambillah duit zakat daripada orang kaya dan diberi kepada orang miskin. Okey. Okey, kita baca sikit lagi dalam buku ni. Setelah itu turun ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Jadi bila kita sampaikan benda daripada Allah, daripada Quran, tiba-tiba orang maki, jangan jawab. Jangan jawab, jangan balas. Sebab ini bukan isu peribadi. Bila kita sampai Quran, sampai ke sunnah, orang tuduh kita macam-macam. Jangan jawab. Kalau kita jawab, dah jadi masalah peribadi. Kamu nak maki aku, sebenarnya aku tak ada kaitan. Aku hanya sampaikan daripada Allah. Jadi bila kamu maki, berhati-hati ya. Okey, beberapa riwayat yang lemah menyatakan Rasulullah SAW pernah mengumpulkan. Ini riwayat yang lemah, tapi disebut juga oleh penulis. Supaya kelebihan sirah ni ialah dia tapis. Mana yang sahih, mana yang tak sahih, mana yang dhaif, mana yang palsu kan. Tapi kadang-kadang dia sebut juga yang lemah, yang tak sahih supaya kita dapat tahu. Apa dah yang lemah ni? Dia kata Nabi pernah mengumpulkan 30 orang keluarga selepas turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Nabi kumpul 30 orang keluarganya setelah turun firman Allah, dan berilah peringatan pada kaum kerabat dekatmu, maka berkumpullah mereka pada acara makan-makan dan minum-minum berserta Rasulullah. Sebahagian riwayat tadi mengisyaratkan munculnya mukjizat Nabi berupa makanan yang sedikit, cukup bagi mereka, jumlah mereka yang besar. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, siapa yang bersedia menanggung hutangku, janji-janjiku dan bersamaku di syurga nanti serta mengurus keluargaku? Maka semua terdiam. Tiba-tiba Ali berkata, saya. Memang keutamaan Ali amatlah banyak. Nama riwayat ini statusnya mungkar. Seluruh riwayat pendukung kepada hadis ni, cerita ni adalah lemah dan dibuat oleh pendusta serta dikhayalkan oleh tukang cerita. Tengok cerita yang tak betul kan. Ada apa? Cerita tak betul. Nabi buat makan. Nabi buat makan. Orang Melayu suka makan ni. Kadang-kadang dia ambil riwayat ni, sebelum berdakwah kita buat makan dulu. Salah tu. Kadang-kadang bila kita asyik buat makan je, akhirnya apa kesan dia? Bila tak ada makan, orang tak datang. Kan? Kalau kelas tu asyik ada makan je, tiba-tiba tak ada makan. Minggu depan kurang dah. Jadi bagus kelas online ni sebab tak pernah ada makan. Kalau ada pun untuk guru dan staf je. Jadi pelajar pun tak fikir dah datang untuk makan ke apa ke, tak ada. Semua dekat rumah je. Saya sangat seronok mengajar online ni. Saya pun tak perlu layan lah makanan-makanan yang lazat yang dihidang oleh pelajar tu. Kadang-kadang terpaksa makan. Okey. Satu lagi cerita ni, cerita yang tak sahih ni, dia nak angkat apa? Sayyidina Ali. Biasa yang nak angkat Sayyidina Ali ni ceritanya adalah daripada Syiah. Termasuk saya pernah sebutkan yang cerita Nabi suruh Sayyidina Ali tidur di rumah Nabi malam Nabi nak berhijrah, itu pun sebenarnya tak sahih. Tak sahih. Jadi satu riwayat tak sahih. Yang kedua, logiknya pun tak sahih. Apa yang tak logiknya? Cerita tu Nabi keluar rumah, Nabi tabur pasir kan atas muka orang musyrikin kan? Betul kan? Jadi kalau Nabi tabur pasir, orang musyrikin pun tertidur sampai Nabi berjaya keluar. Jadi apa perlu Nabi Sayyidina Ali duduk tempat tidur Nabi? Apa perlu? Logik tak masuk kan? Tak masuk akal. Jadi kalau orang Nabi berjaya keluar dengan selamat, tak perlulah Sayyidina Ali diperintah tidur di tempatnya. Okey, kemudian sedekah At-Tabari kita sambung. Menjadikan turunnya ayat, maka sampaikan olehmu secara terang-terang segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah daripada orang-orang musyrikin. Sebagai pemberitahuan akan berakhirnya tempoh dakwah Syriah, dan ayat tersebut turun di Mekah. Okey, cuba buka surah ni pula yang disebut oleh Imam Tabari ni. Surah Al-Hijr ayat 97.
surah Al-Hijr ayat 97. Sorry, 94. Ayat 94. Surah 15. Surah 15 ayat 94. Muka surat 267. Muka surat 267. Okey. Allah kata apa? Fasda'. Apa makna fasda'? Fasda' ni daripada as-sada'u asalnya pecah. Pecah. Sebab tu orang pening kepala dia panggil sudak kan? Sudak. Dia rasa macam pecah. Tapi dalam konteks ayat ni, fasda' ni mana pecah, bila pecah tu nampak. Terkeluar. Iaitu zahirkan. Nyatakan. Bima tu'mar. Dengan apa yang engkau diperintah. Tengok Allah perintah pada Nabi. Zahirkan apa yang diperintah. Allah sebut tak apa yang diperintah? Dalam ayat ini Allah sebut tak? Apa yang Allah perintah? Tak sebut. Bila Allah tak sebut, menunjukkan apa? Merangkumi semua perintah Allah dan Quran. Wajib kamu isda'. Di sini juga menunjukkan bahawa Quran diturunkan untuk apa? Untuk disampaikan apa saja perintah Allah. Bukan sekadar dibaca ataupun dihafal. Wasda' bima tu'mar. Okey. Lepas kamu sampaikan secara terang apa yang kamu diperintah, maka berlaku tak penentangan orang musyrikin? Berlaku. Bila berlaku je, Allah begitu apa? Wa'arid 'anil musyrikin. Apa makna wa'arid? Berpaling daripada orang? Okey, apa maksud berpaling ni? Fasda' mana sampaikan dakwah. Tiba-tiba Allah kata berpaling. Apa makna berpaling daripada orang musyrikin? Adakah tinggalkan mereka? Ataupun jangan lagi berdakwah pada mereka? Apa maksud? Makna berpaling daripada kata-kata mereka. Jangan berpaling pada individu. Jangan berpaling pada dakwah. Dakwah teruskan. Tapi apa kata-kata nista mereka, jangan peduli. Jangan masuk dalam kepala. Dakwah teruskan. Subhanallah. Tengok. Berapa banyak orang yang terkesan dengan kata-kata, akhirnya dia tak berdakwah. Dia pulau orang. Dia tinggalkan orang. Itu salah. Kemudian Allah bagi jaminan. Habis orang musyrik itu, siapa nak handle? Allah kata apa? Surah ayat 95. Inna kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kami yang akan, apa dia kafaina? Kami akan cukupkan engkau daripada orang yang perli, yang mengejek, yang menyakitkan kamu. Serah pada kami. Kerja kamu apa dah? Berdakwah. Jangan peduli. Jadi kadang-kadang kita cukup mudah terkesan dengan kata-kata orang. Walaupun kita baru satu hari je berdakwah. Jadi teruskan dakwah. Orang kata apa, jangan peduli dan serah pada Allah. Allah janji, Allah jamin. Allah akan uruskan mereka. Jadi kata Imam Tabari, ayat ni turun sebagai tanda apa? Tamaknya tempoh dakwah secara rahsia. Ayat ini sebagai pendada aras. Okey, kemudian kita balik pada buku kita. Merupakan satu hal yang wajar, muka surat 144, merupakan satu hal yang wajar bila Rasulullah memulai berdakwah secara terang-terang dengan memberi peringatan kepada keluarganya yang terdekat. Kita dah sebut tadi, hikmahnya. Sebab mereka dibutuhkan, mereka diperlukan sebagai pendukung ataupun paling kurang sebagai pelindung. Kalau keluarga kita tak mendukung fikrah kita, tak mendukung dakwah kita, paling-paling kurang dia jadi pelindung macam Abu Talib. Sebagaimana pelaksanaan dakwah di Mekah sudah seharusnya memberi pengaruh secara spesifik pada negeri yang merupakan basic keagamaan yang urgent. Maknanya Mekah tu perlu ditekankan dakwah sebab dia adalah sebagai center yang pertama untuk dakwah tersebar ke seluruh dunia. Maka menariknya ke dalam pengakuan Islam tentu memiliki peran
positif yang besar bagi kabilah-kabilah lainnya. Sebab salah satu hikmah lah kenapa Allah perintah Nabi berdakwah pada kaum keluarga dia, supaya apa? Bila kaum keluarga Nabi beriman, dia akan mempengaruhi kabilah-kabilah yang lain. Atas dasar ini maka risalah Islam tidaklah ditujukan secara spesifik kepada suku Quraisy di fasa-fasa awal dakwah. Kerana Islam sebagaimana secara gamblang dijelaskan oleh Al-Quran menjadikan dakwah pada suku Quraisy sebagai langkah pertama sahaja. Tapi kalau kita tengok dakwah Nabi secara rahsia, bukan untuk kabilah Arab saja. Semua dah masuk dah. Di peringkat awal. Bilanya, hambanya, orang merdekanya, orang kaya, orang miskin, semua dah masuk. Pada realitinya banyak sekali ayat-ayat Makkiyah justru menjelaskan bahawa Quran itu merupakan peringatan bagi sekalian makhluk. Banyak ayat Quran yang menyebut bahawa Quran itu ialah nazirul lil alamin. Allah sebut contohnya ma huwa illa zikrul lil alamin. Ma huwa illa zikrul lil alamin. Tidaklah Quran melainkan peringatan untuk sekalian alam. Jadi Quran bukan untuk satu bangsa, bukan untuk orang di tempat tertentu saja. Dan juga Allah sebut tentang Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di antara sahabat yang masuk Islam, pada fasa dakwah secara terang-terang adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Ibnu Hajar menjadikan dalil bagi kisah Islamnya Abu Dzar bersaksikan Ali atas keislamannya terjadi setelah 2 tahun kenabian ataupun lebih, sehingga ia pun siap untuk berdialog dengan tamu asing itu, iaitu Abu Dzar, dengan bebas dan menyebutnya sebagai tamu. Jadi kalau kita baca kisah Abu Dzar ni, ulama berbeza pendapat. Abu Dzar ni dia masuk Islam masa tempoh dakwah rahsia ataupun secara terbuka. Ada kata secara masa dakwah rahsia, ada kata masa dakwah secara terbuka. Okey, masa dah cukup. Lepas ni dia akan sebut kisah bagaimana Abu Dzar Al-Ghifari masuk Islam. Kita sambung akan datang insya-Allah. Okey, siapa yang belum memiliki buku Kepentingan Tadabbur Al-Quran, versi barulah. Buku ni dah lama tapi kita cetak baru. Yang dulu ada bunga-bunga kat dalam menyebabkan orang kadang-kadang tak jelas tulisan. Yang ni kita dah cetak baru, dah tak ada bunga-bunga dah. Jadi harga dia RM4. Siapa nak, buku ni sangat-sangat bagus untuk orang faham apa makna tadabbur, apa kepentingan tadabbur, macam mana ciri-ciri orang yang telah bertadabbur ataupun tanda-tanda orang tu termasuk orang yang tadabbur Al-Quran. Buku ni hanya RM4 saja. Siapa nak boleh order melalui staf Ghulam, iaitu Izjaharuddin. Ada nombor situ. Untuk tembang ada nombor 017 4145 474. Okey, cukup setakat ni. Kita tengok soalan. Ada soalan? Ustaz, apa hukum sedekah Fatihah pada orang hidup dan orang mati? Hukum dia bukan sunnah Nabi, jadi tak perlu diamalkan. Untuk orang mati tidak ada dalil. Bahkan dalam mazhab Syafi'i mengatakan tak sampai. Manusia diberi balasan mengikut apa yang dia amalkan. Jadi kalau orang mati, kita sedekah Fatihah untuk orang mati, itu bukan amalan orang mati. Jadi orang mati tak akan dapat.
Itu dalam ikut mazhab Syafi'i lah. Dan sedekah kepada orang hidup lagi tak boleh. Sebab apa? Orang hidup Allah bagi peluang untuk dia beramal. Dia masih hidup. Dia masih ada peluang untuk beramal. Kenapa kita nak tolong buat pada dia? Sebab itulah nilai amalan yang terbaik ialah yang paling ikhlas. Yang paling ikhlas ialah kita sendiri buat. Jangan kita buat untuk orang. Bila kita buat untuk orang, jadi mana nak tahu amalan dia ikhlas sebab bukan dia yang buat. Jadi untuk orang hidup tak payah. Ha? Cuma ulama beza pendapat untuk orang mati. Kalau mazhab Syafi'i, sedekah Fatihah ke ataupun apa-apa ayat Quran tak sampai kecuali kepada mak bapak kita. Tapi dalam mazhab Hambali saya dah jawab semalam. Ha? Sampai kalau kita baca Al-Quran dan setelah kita baca baru kita niat sedekah pahala tu kita sedekahkan kepada si fulan yang telah meninggal. Wallahu a'lam. Elok beli banyak-banyak hadiah. Baguslah. Kita ada stok banyak ni. Buku tu ada jual kat kedai? Tak ada. Kita tak pasarkan di kedai. Ada jual di pejabat kita saja, pejabat ulama dakwah. Bagaimana pendapat Ustaz menjadi muzir dengan kebolehan dan cara sendiri seperti Ibnu Rawahah sebagai penyair dan Mus'ab bin Umair sebagai duta ke Madinah? Tak, dakwah ni pelbagai. Sebab tu Allah tak sebut cara kita berdakwah. Tak ada satu pun ayat Quran ataupun hadis yang menyebut cara kita berdakwah. Yang Quran sebut wajib berdakwah. Sebab apa? Sebab kalau Allah sebut cara berdakwah, mungkin orang akan beralasan saya tak mampu buat macam tu. Jadi Allah nak bagi tu dakwah ni boleh pelbagai. Yang penting yang bedah. Yang penting yang bedah. Allah kata dalam Quran, Qul hazi sabili ad'u ila Allah. Dakwah ialah kita mengajak orang kepada Allah. Dengan apa cara tak penting. Yang penting, dengan kita berdakwah, orang kenal Tuhan, orang sembah Allah. Cukup. Kadang-kadang dengan ceramah. Kadang-kadang dengan tazkirah. Kadang-kadang kita ajak orang tu pergi kelas. Dia dengar kelas, ceramah, dia faham. Kadang-kadang dengan syair kita. Kadang-kadang dengan pengalaman kita. Ha? Jadi, kadang-kadang dengan tulisan kita. Kadang-kadang kita bawa orang tu pergi ke kelas. Jadi, dakwah tu boleh pelbagai ikut kemampuan. Dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau semua nak berceramah, jadi siapa pula yang nak menulis? Ada orang jenis yang tak suka dengan ceramah, dia suka membaca. Mungkin dakwah yang berkesan ialah dengan cara tulisan. Wallahu a'lam. Apa yang sebenarnya berlaku di Syria di Yaman? Tak ada apa yang berlaku, melainkan apa yang telah tercatat di Lauh Mahfuz. Yang Allah sebut dalam surah Al-Hadid, tidak ada satu pun yang berlaku kat muka bumi, melainkan semua Allah dah catat dalam Lauh Mahfuz sebelum Allah cipta langit dan bumi 50,000 tahun. Jadi jawapan apa yang berlaku di Yaman ialah apa yang Allah telah catat dalam kitabnya di Lauh Mahfuz. Jadi bila kita tahu semua itu telah tercatat, tanggungjawab kita apa dah? Tanggungjawab kita ialah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak menguji kita. Siapakah amalan kamu yang paling baik? Kalau kita tengok saudara kita di Syria, ditindah, diseksa, dibunuh, begitu juga di Yaman, maka tanggungjawab kita sebagai seorang saudara seagama, kalau kita tak boleh hantar bantuan, kita hantar doa. Hantar doa aja. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Allahumma surhum 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, berilah kemenangan kepada mereka dalam menentang orang-orang kafir. Hantar doa. Itu paling sudah cukup sebagai tanda mereka itu adalah saudara kita. Bahkan Nabi menafikan. Kalau langsung kita tak peduli dan langsung tak berdoa, Nabi menafikan keimanan seseorang. Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang kamu sehingga dia sayang, dia cinta pada saudaranya di mana? Di mana-mana. Sebagaimana dia cinta pada diri dia. Kalau dia cinta nak duduk dalam aman, dia kena cinta juga saudara dia di Yaman, di Syria duduk dalam aman. Apa saja cara, bagi duit ke, bagi bantuan, ataupun paling kurang bagi doa. Wallahu a'lam. Salat tasbih elok ke diamalkan? Ada dua pendapat. Ada kata hadis salat tasbih dhaif, lemah. Ada kata sahih. Jadi kalau tanya saya ambil pendapat hadis tentang solat tasbih adalah tidak sahih. Jadi saya tak buat. Siapa nak buat silakan.
Adakah doa yang diamalkan oleh Rasulullah pada bulan Rajab? Tak ada. Tak ada satu pun hadis yang sahih berkenaan dengan doa khusus di bulan Rajab dan Sa'ban. Yang sahihnya ialah doa Nabi, zikir Nabi setiap hari, setiap bulan. Zikir pagi dan petang. Kalau kita baca yang tu, akan berlakulah zikir dan doa di bulan Rajab dan juga di bulan Syaban. Kalau kita baca setiap hari. Jadi sebenarnya orang Islam, dia tak nak doa-doa yang hanya bulan Syaban je. Yang dia nak ialah doa setiap hari, setiap waktu. Wallahu a'lam. Apakah amalan khas dalam bulan Rajab? Amalan khas bulan Rajab ialah amalan khas di bulan-bulan yang lain. Solat, puasa Isnin Khamis, zikir pagi petang, solat malam, solat witir, solat rawatib. Sama. Macam mana nak jadi orang yang Allah tak abaikan dia walaupun sekelip mata? Allah sebut dalam surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Makna dia beriman. Semua perintah Allah dia laksanakan. Bila dia tersasar, dia terus bertaubat kepada Allah. Kemudian semestaqamu, kemudian dia istiqamah dengan iman dia, dengan amal solehnya. Istiqamah sampai mati. Maka orang ni Allah kata apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun sentiasa dari semasa ke semasa menjaga dia. Orang yang sentiasa beriman, jaga amal soleh dan istiqamah sepanjang masa. Orang macam ni Allah akan jaga dia. Sampai bila ni? Sampai saat dia nazak nak mati, malaikat akan turun dan bagi tahu, satu, jangan takut kepada kematian, jangan takut azab kubur, jangan takut apa yang akan datang. Yang kedua, la tahzanu, jangan kamu sedih apa yang lepas. Keluarga kamu, harta kamu, jangan sedih. Yang ketiga, wa absyiru bil jannah, bergembiralah kamu dengan syurga. Jadi 3 benda yang malaikat akan cerita, gembirakan kita kepada orang yang beriman dan istiqamah. Satu, tidak takut. Yang kedua, tidak sedih. Yang ketiga, saat kematian, mereka akan bagi tahu berita gembira bahawa kita adalah ahli syurga. Jadi itu je cara. Itu je cara. Kalau kita nak sentiasa dijaga oleh Allah. Nabi kata, ihfazillah yahfazka. Kalau kamu jaga perintah Allah setiap saat, yahfazka. Pasti Allah akan jaga kamu. Wallahu a'lam. Macam mana nak dakwah di masjid yang penuh buat bid'ah? Biarkan dulu. Yang dakwah di masjid yang benar bid'ah tu biar dulu. Sebab bila kita berdakwah di masjid tempat macam tu, kita akan menimbulkan masalah lebih besar daripada menyelesaikan masalah. Dakwahlah kepada, sebab itulah kita ambil pengajaran daripada sirah Nabi. Peringkat awal dan Nabi dakwah, Nabi fokus pada orang tertentu. Orang yang agak-agak fikiran terbuka, boleh berlapang dada bila dia tegur kan. Kalau tak terima pun, dia tak jadi musuh kita. Jadi fokus pada orang macam ni dulu. Jangan pergi pada orang masjid yang sangat-sangat sukar untuk mereka menerima perubahan. Ustaz, tolong jawab soalan pagi tadi dalam, apa soalannya? Mana dia saya hafal soalan dalam Telegram? Soalan dalam Telegram tu ada berpuluh-puluh setiap hari. Mana saya boleh hafal? Soalan apa ni? Pasal rezeki ke? Ini ke? Jika ada masalah kewangan dan tiada pekerjaan di PKP ni, adakah dengan belajar tadabbur Al-Quran akan membuka segala kesempitan hidup? Sebenarnya bukan belajar Quran tu, bukan belajar tadabbur menyelesaikan masalah, bukan. Tapi bila kita belajar Al-Quran, kita tadabbur Al-Quran, Allah bagi kaedah. Kalau ikut kaedah ni, selesai masalah. Kena faham, bukan belajar tadabbur selesai masalah, tak. Bila belajar tadabbur dan amalkan yang kita belajar daripada Quran, selesai masalah. Contohnya ayat yang biasa kita dengar, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah bagi jadi
jalan keluar. Masalah kewangan, masalah keluarga, masalah ekonomi, makhraj, jalan keluar. Tapi syaratnya apa? Bertakwa kepada Allah. Nak bertakwa, kena tadabbur ayat demi ayat, satu demi satu. Tahu perintah Allah, laksanakan. Tahu larangan Allah, tinggalkan. Kalau kita dalam keadaan macam tu, maka insya-Allah yakinlah dengan janji Allah. Pertama, Allah bagi makhraj, jalan keluar. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan bagi rezeki yang tak disangka. Jadi selagi mana kita tak bertakwa, jangan harap masalah kita akan selesai. Walaupun kita dah belajar tadabbur 5 tahun, 10 tahun, walaupun kita dah khatam tadabbur 30 juzuk, tapi kita tak praktiskan, kita tak amalkan. Sebab itulah, kalau kita tengokkan, bila turun ayat, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 2-3 surah, terus Allah perintah Nabi supaya pergi berdakwah. Dan dakwah pula, risikonya besar, sampai Abu Lahab kata Nabi ni celaka, sampai Nabi sahabat ada yang kena tangkap, ada yang kena seksa, ada yang kena bunuh. Soalan dia, Nabi dan para sahabat tak terfikir ke? Bila aku buat kerja dakwah ni, aku nak makan apa? Orang akan serang aku. Orang tak akan bagi pekerjaan. Orang akan rampas harta aku. Jadi aku nak makan apa? Soalannya, kenapa Nabi dan sahabat tak berfikir macam tu? Berbeza dengan kita. Bila kita diajak berdakwah, kita fikir, Ustaz, saya ada kerja ni. Kalau saya asyik berdakwah je, saya nak makan apa? Kenapa fikiran kita berbeza dengan cara Nabi dan sahabat? Kenapa? Itu kalau kita dapat jawab soalan ni. Masalah kewangan, masalah keluarga, dengan belajar tadabbur, adakah boleh selesai masalah? Jawab soalan tadi. Kenapa Nabi dan sahabat tak pernah terfikir pun, bila kami buat kerja dakwah, tak ada gaji, percuma, nak makan apa? Nak berdakwah, kena badan sihat. Perut kena kenyang. Tapi asyik kena maki je, kena halau, kena boykot. Macam mana nak makan? Macam mana nak berdakwah? Macam mana jawapan dia? Macam mana jawapan? Boleh jawab tak? Syekh, saya je kena tanya soalan. Sekarang saya nak tanya pelajar. Kadang-kadang saya tanya pelajar, akhirnya saya juga jawab. Ini benda penting ni, benda penting. Yang berkaitan dengan akidah. Kenapa Nabi dan para sahabat tak terfikir pun, kalau aku buat kerja dakwah, dah risikonya kena maki, kena halau. Bukan setakat kena buang kerja, kena halau daripada Mekah. Aku nak makan apa? Bila dah lapar, macam mana nak berdakwah? Kenapa mereka tak fikir macam tu? Kita ni, dah lah tak buat kerja dakwah. Bila PKP, kita risau pasal rezeki. Bukan risau sebab tak buat kerja dakwah. Kan? Jadi, angka ada jawapan. Ini akidah ni. Dakwah ni semua tak mendengar ni dia, kena marah semua untuk diri dengan Allah. Kita buat tu tak payah pakai duit. Jumpa orang tu, kau jumpa. Tak payah pakai duit, tak payah makan tu. Kita cerita je pasal Tuhan. Allah dengan dia. Saya rasa macam tu. Okey. Ada kerja ada kerja, ambil masa, keluarkan masa tu buat dakwah. Kan? Kerja bukan tanggungjawab you. Uruskan masa kau betul-betul. Buat kerja you, cari duit. Lagi untuk jaga keluarga, jaga diri. Dakwah. Tapi kenapa, soalan saya, kenapa kita asyik berfikir pasal rezeki? Walaupun kita tak buat kerja dakwah. Nabi ni kerja tak ada dan buat kerja dakwah, tapi tak pernah fikir pun pasal rezeki. Apa dia? Kita fikir dunia ni nak hidup lama. Bila nak hidup lama, kena ada cukup makan lah. Tapi dunia sekejap pun nak makan.
Ni cik kena maki je. Cik kena buang kerja je, kena halau je. Apa dia? Matlamat jelas. Okeylah. Tapi kenapa Nabi dan para sahabat tak pernah terfikir pasal rezeki? Kita kalau cakap apa-apa je pasal rezeki. Pasal PKP, pasal susah nak cari makan. Betul tak? Padahal tak buat kerja dakwah pun. Nabi ni buat kerja Allah. Kerja tak ada. Tapi tak pernah persoalkan pasal rezeki. Sebab dia Allah yang dah bagi petunjuk dengan dia dah faham apa yang Allah nak. Itu sebab dia tak payah fikir benda-benda macam tu. Ni orang kita manusia. Kenapa kita pula fikir? Kita dah fikir sebab kita tak belajar, tak ikut cara Allah. Ikut cara Al-Quran. Dah dekat tu jawapan. Saya macam ni, saya bagi analogi. Saya pernah sebut sebelum ni. Analogi dia macam ni. Budak kan? Daripada kecil sampai ada sekolah rendah, sekolah menengah kan? Dia fikir tak budak ni? Aku nak makan apa besok? Dia fikir tak? Tak kan? Langsung tak fikir. Yuran sekolah macam mana nak bayar? Langsung dia tak fikir. Kenapa dia tak fikir? Sebab dia tahu mak bapak dia akan uruskan. Sebab dia tahu bapak dia memang ada duit. Yang dia fikir apa dia? Kalau dia tak dengar cakap mak bapak, mungkin mak bapak tak bagi makan. Betul tak? Jadi fokus dia apa dah? Aku kena dengar cakap mak bapak je. Pasal rezeki tak payah. Sebab apa? Bapak aku kerja besar lah. Gaji besar. Kereta 3 buah. Takkan aku nak risau? Bodoh lah. Yang pula aku risau, aku dengar tak cakap dia. Betul tak? Lagi satu pun, biasa mak bapak belum awal-awal dah bagi dia orang tahu. Jangan risau pasal benda makan ni semua. Urusan saya akan uruskan. Dia dah tahu awal-awal. Tapi sebenarnya, kalau mak bapak tak bagi tahu pun, anak-anak tak risau. Betul tak? Logik memang dia tak risau. Sebab apa? Bapa aku kerja, hidup sihat. Kan? Abang-abang aku semua boleh besar. Apa aku nak risau? Subhanallah. Begitulah Nabi dan sahabat berfikir. Yang suruh berdakwah ni Tuhan. Tuhan dengan bapa. Siapa lebih besar rezekinya? Ya Allah. Tuhan Rabbul Alamin. Tuhan pemilik sekalian alam. Tuhan pemilik segala rezeki. Suruh aku berdakwah. Tiba-tiba aku takut nak makan. Mana aku tak percaya pada Tuhan lah. Sebab, betul tak? Ini penyakit kita ni. Kita tak buat kerja Tuhan, akhirnya kita risau pasal rezeki. Kalau kita buat kerja Allah, kita tak risau langsung. Belum buat dah takut. Sebab kita tak buat kerja Allah. Betul. Baru tahu. Kita tak buat kerja Allah, kita buat kerja orang. Akhirnya kita bergantung pada orang. Orang ni bagi tak rezeki. Orang ni cukup tak duit. Ya Allah. Jadi saya nak jawab soalan ni. Sekarang pun, ada orang yang ada ilmu. Kau tak nak saya, kau puas tak nak saya. Tak apa, tak bagi makan. Saya pergi tempat lain, cari tempat lain. Kalau dia ada ilmu. Angka baru revert ni sebulan 2 bulan. 2 bulan. Dan baca Quran terjemahan dah habis khatam. Dan ikut kelas. Boleh fokus sikit. Dia boleh jadi pendakwah ni. Dia boleh jadi pendakwah. Masya Allah. Idea dia, jawapan dia, fokus. Biar tengok. Pelajar ni bukan 2 bulan kan masuk Islam. Angka. Tengok Angka. Angka. Masya Allah jawapan dia. Dia baru 2 bulan revert dan dah baca Quran terjemahan khatam. Terjemahan khatam. Walaupun 2 bulan. Alhamdulillah. Dan jawapan dia Masya Allah. Jadi seolah kita selalu duk fikir pasal rezeki. Anak kita pun takut pasal rezeki. Sebab apa? Sebab kita tak buat kerja Allah. Kalau kita buat kerja Allah yang merupakan pemberi rezeki yang asal, kita tak kerisau. Sebab itulah Nabi dan para sahabat bila buat kerja dakwah langsung tak tanya, nak makan apa? Besok nak makan apa? Pergi Madinah, rumah macam mana? Langsung tak ada. Sebab apa? Dia tahu yang suruh buat kerja dakwah pencipta langit dan bumi. Takkanlah tak boleh bagi sesuatu nasib pada mereka. Wallahu alam. Okey, boleh Ada lagi soalan? Cukup tu? Cukup Jawapan saya ni merangkumi 20 soalan. Menjawab 20 soalan.
Jadi saya harap lepas ni seolah semakin kurang. Banyakkan bekerja, banyakkan laksana perintah Allah daripada banyak bertanya. Okey, cukup Kelas kita akan datang besok insya-Allah pukul 10.30 insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم